أجمعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat, para muhibbin rahimakumullah, sekalian tetamu Allah yang mencintai majlis ilmu, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita pada malam ini untuk sama-sama hadir mengikuti majlis ilmu. Dan jangan lupa di samping itu kita berniat i'tikaf dalam masjid. Diharapkan hadirin hadirat senantiasa di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita perbetulkan niat kita, mudah-mudahan kita mendapat segala kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang duduk di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Sambungan kitab kita Risalah Tauhid, muka surat berapa? 133. 133. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata musannif kitab Risalah Tauhid, Rumi 133. Di antara perkara yang wajib diimani oleh setiap mukallaf adanya syurga dan adanya neraka, yang mana kedua-dua ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menempati seperti akidah kita ahli sunnah wal jamaah, sama ada sesuatu perkara yang baik ataupun perkara yang buruk, nikmat ataupun kecelakaan, itu kedua-duanya berlaku ataupun terjadi dengan kehendak Allah dan dijadikan oleh Allah.
Tidak seperti mereka yang berakidah Mu'tazilah. Mereka mengiktikadkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menjadikan perkara yang baik-baik sahaja. Adapun perkara yang tidak baik bukan dijadikan oleh Allah. Itu akidah orang Mu'tazilah. Kita ahli sunnah tidak. Buruk dan baik itu kedua-duanya dikehendaki dan dijadikan oleh Allah, yang mana masing-masing ada hikmah yang tertentu. Kenapa kita wajib beriman dengan adanya syurga? Di antara hikmah kita beriman dengan adanya syurga ini, supaya kita hamba yang sangat-sangat dhaif di dalam melakukan amal ibadah, kita hamba yang memiliki iman yang sangat-sangat dhaif, lebih-lebih lagi kita hamba-hamba yang baru nak mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadat, maka perlu bagi diri kita mengetahui apakah faedah-faedah yang kita akan perolehi daripada pengabdian diri kita kepada Allah, meninggalkan perkara yang ditegah oleh Allah dan melaksanakan perkara yang diperintah oleh Allah. Apakah faedah yang kita akan perolehi? Jadi di antaranya adalah mana-mana orang yang beriman lagi beramal soleh, yang amalnya betul diterima oleh Allah, akan dikurniakan nikmat syurga. Jadi memandangkan balasan daripada Allah syurga ini boleh menarik minat kita, hamba-hamba yang sangat dhaif, untuk kita berusaha meninggalkan kemaksiatan dan bersungguh-sungguh mengerjakan ketaatan, kerana mengharapkan balasan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dulu telah dinyatakan syurga itu suatu nikmat, tempat yang penuh dengan nikmat. Tidak ada sebarang kesusahan, tidak ada sebarang perkara yang menyakitkan, tidak ada sebarang masalah di dalam syurga itu. Bahkan syurga itu dicadangkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman lagi beramal soleh. Maka mereka akan ditempatkan oleh Allah di suatu tempat yang tidak ada, yang tidak berpenghujung, yang mana Allah menjanjikan nikmat syurga itu berkekalan selama-lamanya. Tapi bukan bermaksud syurga itu bersifat baqa seperti Allah. Kekalnya syurga serta nikmatnya itu kerana dikehendaki oleh Allah. Adapun hakikat diri syurga dan nikmat-nikmat di dalamnya itu menerima binasa, kerana syurga itu makhluk Allah yang bersifat baharu. Tiap-tiap sesuatu yang bersifat baharu menerima binasa sekiranya Allah kehendak membinasakan. Tapi ditilik kepada janji Allah, maka syurga itu serta nikmat di dalamnya akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada setengah ulama mengatakan syurga ini adalah tempat kita menjamu kehendak hawa nafsu kita yang selama di dunia ini tertahan untuk mentaati perintah Allah. Jadi kita di dunia ini terpaksa menahan nafsu. Ada batasan-batasan yang tertentu. Kita tidak bebas di dalam dunia ini seperti orang yang tidak beriman kepada Allah.
Pandangan kita terbatas, pendengaran kita terbatas, makan minum kita terbatas, cara berpakaian kita terbatas, cara pergaulan kita terbatas, untuk memiliki harta kekayaan juga terbatas. Tidak seperti orang yang tidak beriman, dunia ini tanpa sempadan bagi mereka. Mereka menurut sekalian kehendak hawa nafsu, tapi orang yang beriman tidak. Dunia ini diibaratkan seperti penjara di sisi orang yang beriman kepada Allah. Seperti mana duduk di dalam penjara, ada batasan, tak semua tempat boleh pergi. Tak semua tempat boleh pergi, sampai satu tempat tak boleh nak lepas dah. Ada pintu besi tak boleh pergi. Begitulah keadaan orang mukmin di dalam dunia ni. Nak mencari harta kekayaan, tapi tidak dibenarkan mencari harta kekayaan dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Walaupun kita boleh bertutur bercakap, ada perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah daripada bercakap. Walaupun kita boleh makan minum, tak semua benda kita boleh makan minum. Adapun di syurga besok tidak ada sempadan, tidak ada batasan. Allah ciptakan syurga itu untuk orang mukmin yang telah sanggup berkorban melawan hawa nafsunya, berperang dengan tipu daya syaitan, meninggalkan keduniaan, berperang ataupun meninggalkan makhluk yang mengganggu amal ibadah mereka, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Allah Ta'ala akan persiapkan, Allah Ta'ala akan permasukkan mereka ke dalam syurga yang mana di dalamnya itu penuh dengan segala keinginan hawa nafsu. Tidak ada ibadat, tidak perlu lagi nak beribadat, tidak perlu lagi nak mengorbankan masa untuk solat, korbankan masa untuk datang hadir majlis ilmu, korbankan harta untuk berwakaf, berzakat, tak ada dah. Seperti mana kita di dunia ni. Jadi peluang nak beribadat hanya sekali, iaitu hidup kita ni lah, hidup kita yang pertama ni. Maka gunakanlah sebaik mungkin, sebijak mungkin mengatur masa dan waktu agar kita dapat melaksanakan amal ibadat yang kita sendiri akan mendapat balasan baiknya, iaitu syurga nanti di hari kiamat. Jadi apabila kita orang-orang yang awam ni mendengar khabar baik, berita gembira terhadap syurga yang Allah cadangkan, maka ada keinginan untuk kita mentaati perintah Allah, walaupun mengharapkan syurga itu di dalam amal ibadat itu masuk juga di dalam keikhlasan, masuk dalam ikhlas juga. Seandainya ditanya adakah orang yang beribadat menunaikan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala kerana inginkan syurga, adakah mereka tidak ikhlas? Maka jawabnya mereka ikhlas. Orang yang beribadat untuk mendapatkan kelebihan syurga, mereka adalah orang yang ikhlas. Cuma martabat ikhlasnya tidaklah sehebat orang yang melakukan amal ibadat semata-mata nak menjunjung perintah Allah, yang nak mencari redha Allah. Itu keikhlasan yang tinggi. Itu untuk orang yang dah dewasa di dalam ibadah. Adapun kita orang awam ni, daripada kita melakukan amal soleh dengan tujuan ataupun niat keduniaan, lebih baik kita melakukan amal soleh mengharapkan balasan syurga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita beriman kepada adanya syurga tadi, membangkitkan semangat kita untuk melakukan amal soleh. Adapun neraka, iaitu neraka suatu tempat yang Allah Ta'ala persiapkan, yang Allah kehendak menciptakan, yang mana di dalamnya terisi dengan pelbagai jenis azab siksaan yang tidak terakal di fikiran kita,
tidak pernah bertemu dengan azab siksaan seperti mana yang ada di dalam neraka Allah. Adalah tempat balasan. Syurga juga tempat balasan. Syurga tempat balasan orang yang beriman lagi beramal soleh. Adapun neraka tempat balasan mereka yang kafir. Sama ada kafir asli, lahi-lahi memang kafir dah, lahi-lahi di kalangan ibu bapa yang kafir dah, memang tak beriman dah daripada lahir sampailah mati, itu kafir asli. Ataupun kafir dengan sebab murtad, ataupun kafir dengan sebab riddah, melakukan perkara-perkara yang menjadikan sebab tercabut imannya. Contohnya memiliki akidah yang salah di dalam hati, ataupun bertutur dengan perkataan-perkataan yang menjatuhkan imannya, ataupun melakukan perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan imannya. Itu kafir. Ataupun kafir munafik. Dia kafir ni yang pertama kafir asli. Kafir asli ni memang kafir daripada mula lagi sampai mati kafir. Yang kedua, dia berasal daripada Islam, kemudian riddah. Dengan riddah tu dia jadi kafir. Asalnya di Islam, kemudian dia mengikut fahaman-fahaman yang merosakkan akidah. Dia katanya Muhammad itu Tuhan contohnya. Maka murtadlah dia. Murtadlah. Wal'iyadzubillah min dzalik. Itu kafir murtad. Yang ketiganya kafir munafik. Kafir munafik ini iaitu orang yang zahirnya berkelakuan seperti orang yang beriman. Zahirnya seperti orang yang beriman. Lidahnya mengaku Allah Tuhan, lidahnya mengaku Muhammad Rasul, lidahnya mengaku percayakan Quran. Dia solat 5 waktu, dia menunaikan ibadah haji, dia mengeluarkan zakat, dia duduk juga dalam masjid, dia solat berjamaah. Walhal, padahal hatinya tidak beriman kepada Allah dan Rasul, hatinya tidak beriman dengan Quran, tapi tingkah lakunya seperti orang beriman. Itu kafir munafik. Wal'iyadzubillah min dzalik. Jadi neraka itu Allah Ta'ala cadangkan, cadangkan untuk mereka yang kafir tadi, yang kafir tadi. Kafir asli, kafir murtad, kafir munafik. Dan orang mukmin yang derhaka. Makna orang mukmin pun di kalangan orang Islam yang beriman pun akan dimasukkan juga oleh Allah di dalam neraka itu, seandainya mereka melakukan kederhakaan terhadap Allah, seandainya mereka melakukan kemaksiatan dan tidak bertaubat kepada Allah daripada dosa-dosa, ataupun sewaktu ditimbang amalannya di mizan nanti, amalan kejahatannya lebih berat daripada amalan kebajikan dia. Meskipun dia Islam, meskipun dia beriman, Allah akan humbankan juga terlebih dahulu di dalam neraka, sehingga bersihlah daripada dosa-dosa dia tadi. Kerana dalam keadaan mukmin itu membawa dosa, dia tidak patut dan tidak layak untuk mendiami syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah hikmah Allah Ta'ala mengazab dengan keadilan Allah orang beriman tadi, supaya mereka tu bersih daripada kekotoran dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan sewaktu di dunia dulu. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun dari segi syariatnya, wajib kita bertaubat daripada dosa.
Tujuan bertaubat daripada dosa supaya diri kita bersih daripada dosa, supaya seandainya datang ajal kita, kita mati dalam keadaan suci daripada dosa dengan sebab kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang dimaksudkan adalah taubat nasuha, taubat yang menempati segala syarat dan rukun-rukun. Taubat ni ada syarat, taubat ni ada rukun. Taubat ibadat hati, bukan ibadat lidah. Meskipun seorang itu tidak mengucapkan astaghfirullahalazim, tetapi perkara-perkara tadi ada dalam hatinya. Niat yang ikhlas kerana Allah, bertaubat, azam yang putus meninggalkan segala jenis dosa maksiat zahir dan batin selama-lamanya, berazam tidak mengulangi lagi, tidak mengulangi dosa dengan sengaja. Kemudian apa? Kalau seandainya dosa yang bersangkut paut dengan manusia lain, kena ganti, kena minta maaf, kena minta redha. Jadi belajar bab taubat tu, supaya kita bersih daripada dosa. Tapi seandainya kita tidak mahu membersihkan dosa-dosa kita sendiri, dan kita juga ingin mendiami syurga Allah, maka dosa-dosa kita itu akan dibersihkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan dengan cara bertaubat, dengan dibakar di dalam neraka. Jadi kita pilihlah. Kita pilih di antara dua. Sama ada kita nak membersihkan dosa kita sendiri dengan bertaubat, ataupun kita nak Allah bersihkan dosa kita dengan azab neraka Allah. Jadi kalau biasa selepas solat kita beristighfar, seandainya lidah kita membaca istighfar tanpa ada niat yang betul, azam yang betul, penyesalan yang betul dalam hati, maka yang kita bacakan tadi dia sekadar menjadi zikrullah saja. Dia menjadi zikir sahaja yang menggugurkan dosa-dosa kecil. Kerana setiap perkataan yang baik, Quran, solawat, tahlil yang kita baca itu menggugurkan dosa, tapi bukan dosa besar, dosa kecil. Nak menggugurkan dosa besar dengan bertaubat. Jangan kita ingat dengan kita banyak bersedekah dosa-dosa besar kita jadi gugur. Tak. Nak menggugurkan dosa besar ni hanya dengan bertaubat. Kita solat 5 waktu, kita melangkah kaki ke masjid surau, itu yang gugur dosa kecil, bukan dosa besar. Dan perlu kita ketahui apa tu dosa besar. Di antara dosa besar, penyakit hati, maksiat hati, ujub, dosa besar, riak, dosa besar, dengki, dosa besar, mengumpat, dosa besar. Jadi jangan kita ingat dosa-dosa kita mengumpat, berdengki, iri hati, ujub, riak itu akan gugur dengan kita ambil wudu, dengan kita bersedekah hari Jumaat, dengan sedekah pisang di masjid. Dosa besar hanya gugur dengan bertaubat. Jadi belajar taubat. Belajar taubat. Sembahyang sunat taubat tidak menggugurkan dosa besar. Sebab tu hukumnya sunat. Sembahyang sunat taubat. Bertaubat hukumnya wajib. Solat sunat taubat hukumnya sunat. Jangan kita anggap dengan kita usolli sunnat at-taubati raka'ataini, Allahu akbar, assalamualaikum, bersih dah dosa besar. Dah. Itu penting belajar, itu penting kita mengaji. Kalau tak, nanti kita beribadat dengan rasa. Malam tadi ada buat dosa besar, nak semayang sunat taubat lah, itu pun semayang. Pas semayang kita senang hati, alhamdulillah, hapus dah dosa besar.
Tidak semudah itu. Imam Ghazali kata taubat ni sangat payah, taubat ni sangat sukar. Ada halangan, ada dugaan, ada cabaran, ada rintangan, ada bisikan syaitan. Bukan mudah nak bertaubat. Di antara syaratnya kena jujur. Hati kita mesti benar nak meninggalkan, kena benar, kena janji dengan Allah nak tinggalkan semua jenis dosa. Senang ke susah? Janji tak nak buat sebarang jenis dosa dah lepas ni. Sama ada dosa besar, dosa kecil, dosa yang dibuat oleh anggota ataupun dosa yang dibuat oleh hati. Janji tak nak buat dah sampai bila-bila. Putus hati dah dengan maksiat tadi. Senang ke susah? Susah. Kalau boleh tinggal separuh lagi boleh buat, tu okey lagi. Tapi kalau janji nak tinggal semua ni, kita akan fikir banyak kali. Baik, minum arak boleh berhenti, tapi kalau berjudi ni belum boleh. Berjudi ni kira belum boleh lagi. Tapi kalau minum arak tu bolehlah nak berhenti dah, tak nak minum dah. Tapi berjudi tu rasa macam belum boleh tinggal lagi. Tak cukup syarat taubat, tak sah taubat dia. Ataupun dia taubat, dia azam begini, buat masa ni aku nak tinggalkan. Nanti 10 tahun akan datang, kalau rasa macam teringin, buatlah balik sesekali. Tak sah taubat dia. Sebab tu syarat dia azam yang putus dengan maksiat. Jadi payah. Kalau setakat beristighfar, siapa-siapa pun boleh. Ini kita beristighfar, lidahnya memohon ampun kepada Allah, tapi hati tak hadir pun. Hati kita tak hadir pun, walaupun lidah kita astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Hati kita ingat pasar malam, hati kita ingat rumah, hati kita ingat suami, hati kita ingat anak-anak. Tapi lidahnya astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ni kan lepas kelas ni kan nak pergi makan tom yum, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, sambil ni. Adakah itu dipanggil taubat? Itu perlunya ilmu. Perlunya ilmu, baru kita dapat pastikan amalan kita itu betul ataupun salah. Itu cara nak membersihkan diri. Kalau kita tidak mahu dihumban oleh Allah di dalam api neraka ni, maka wajiblah bagi diri kita bersungguh-sungguh menjaga akidah kita supaya jangan jadi kafir. Jangan mati sebagai orang kafir. Jangan mati sebagai orang yang munafik. Jangan. Maksud kafir munafik, jangan mati sebagai orang kafir munafik. Jangan. Sebab orang-orang yang mati dalam keadaan tidak beriman tadi, kafir asli, kafir murtad, kafir munafik, mereka ini berkekalan di dalam neraka selama-lamanya, takkan dikeluarkan oleh Allah. Berbeza dengan orang mukmin tadi. Orang mukmin setelah dosa-dosanya dibakar oleh Allah, tak tahu berapa ribu tahun di dalam neraka itu nanti, wal'iyadzubillah, akhirnya akan dipindahkan ke dalam syurga. Itu mukmin sebab dia beriman. Dia jahat pun, dia maksiat pun, imannya betul. Makna pegangan dan kepercayaan, akidah dalam hatinya terhadap Allah betul, akidah terhadap Rasul betul, akidah terhadap Quran betul, akidah terhadap hari kiamatnya betul, qada qadanya betul, malaikatnya betul. Dan dia tidak ada melakukan perkara-perkara yang menjadikan dia riddah. Maka meskipun dia diazab oleh Allah dengan keadilan Allah, Allah mengazab bukan dengan kerana Allah nak menzalimi. Allah mengazab atas keadilan Allah. Allah mengazab hamba dia dengan sebab keadilan dia. Allah memberi syurga dengan limpah rahmat dia, bukan dengan sebab amalan kita, bukan dengan sebab amal soleh kita. Masuk syurga semata-mata rahmat Allah. Yang diazab oleh Allah semata-mata keadilan Allah.
Maka di dalam neraka tu, jadi wajib kita beriman, wajib yakin apa yang dikhabarkan oleh ulama, sifat-sifat neraka itu. Sebagaimana syurga itu nikmatnya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dikhayalkan oleh siapa-siapa pun, tak pernah tengok pun, tak ada seorang pun pernah merasai nikmat syurga tadi sewaktu di dunia ni. Bagaimana hebat dahsyatnya nikmat syurga itu. Nanti apabila hampir kepada kiamat, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril bertemu dengan Malik Ridwan, malaikat Ridwan, ketua penjaga syurga, supaya malaikat Ridwan tadi memerintahkan malaikat yang duduk di bawah rintahan dia supaya menghiaskan syurga itu dengan sehebat-hebat perhiasan, dengan selazat-lazat nikmat dan sebagainya, kerana Allah Ta'ala kata nak menyambut kekasih-kekasih dia. Bila nak masuk, nak dekat dengan kiamat besok, Allah Ta'ala akan perintahkan malaikat Jibril pergi jumpa Malik Ridwan, khabarkan pada dia, perhiaskan syurga, persiapkan syurga sehebat-hebatnya, sedahsyat-dahsyatnya nikmat kelazatan dalam tu. Kerana tetamu-tetamu Allah, kekasih-kekasih Allah nak masuk dah, tak lama lagi dah. Begitulah juga Allah perintahkan malaikat Jibril bertemu dengan Malik Zabaniyah, malaikat Malik, ketua penjaga api neraka tu. Mana duduknya malaikat Malik ni? Duduknya dalam neraka tu, bukan duduk luar, duduk dalam tu. Dalam neraka tu ada mimbar dia duduk dalam tu, bukan macam warden penjaga dia duduk luar, bantu duduk dalam. Ni tak, dia duduk dalam tu. Adakah dia tak binasa? Dia tak binasa kerana dia daripada cahaya. Api tak boleh membinasakan cahaya. Jadi bertemu Malik dan malaikat Jibril berpesan, persiapkan neraka ini dengan azab yang sedahsyat-dahsyatnya, yang sepedih-pedihnya. Kerana dah sampai waktu nak dimasukkan orang-orang yang derhaka kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita dah maklum, malaikat ini tugas dia tidak ingkar, dia sentiasa taat. Kalau Allah Ta'ala suruh persiapkan dengan azab, dia akan persiapkan dengan azab yang seazab-azab. Dia tak macam kita, ada berlebih kurang, dia kata padanlah, ini pun dia orang dah tak tahan dah ni, boleh dah ni, dah. Dia akan buat yang seazab-azabnya, kerana kalau dia tak tunaikan, dia derhaka kepada Allah. Malaikat yang Allah tugaskan duduk di neraka ni, Allah tidak jadikan di dalam diri mereka sifat belas kasihan, tak ada. Tak ada sifat belas kasihan. Menjeritlah, melolonglah, melawunglah, dia tak peduli. Dia tak peduli. Dia tak heran. Maka di dalamnya, dalam neraka itu penuh berbagai-bagai azab, macam-macam jenis azab siksaan, seksa yang belum ada azab dan seksa seperti itu berlaku di dalam dunia. Tak pernah lagi ada kesakitan yang macam tu, kepedihan yang macam tu, masalah yang macam tu, kesempitan yang macam tu, kepanasan yang macam tu tak pernah ada lagi. Sejak alam dijadikan, tak ada lagi azab yang macam tu di atas dunia ni, tak ada lagi. Bahkan kalau nak dihimpunkan segala jenis sakit, segala jenis bisa, segala jenis pedih dan sebagainya yang ada dalam dunia ni, nak dihimpunkan, tidak menyamai pun dengan seringan-ringan azab neraka tu. Seandainya lah boleh dihimpunkan segala jenis sakit yang ada atas dunia ni, yang seringan-ringannya sehinggalah seberat-beratnya,
dalam dunia ni tak menyamai pun dengan seringan-ringan azab di dalam neraka itu, tak sama. Bagaimana tubuh badan kita yang begini lemah, yang begini kerdil, yang begini dhaif, nak duduk di dalam neraka Allah tu macam mana? Itulah di antara hikmah Allah menjadikan kesusahan di atas dunia. Allah menjadikan masalah di dalam dunia. Allah menjadikan kesakitan di dalam dunia, agar dapat kita berfikir, kalau dah panas dunia yang macam ni aku tak sanggup, bagaimana aku nak menghadapi panas neraka tu? Kalau kepedihan yang macam ni pun aku tak tahan, adakah aku akan dapat bertahan dengan kepedihan yang tak boleh nak diakalkan di dalam neraka besok? Itu hikmah Allah jadikan masalah dalam hidup kita. Kita cuba nak lari daripada masalah sebab kita tak suka. Kita tak suka ada masalah. Sampai-sampai ada di kalangan kita yang kata mati lagi baik. Mati lagi baik daripada menghadapi masalah-masalah hidup yang macam ni. Itu menunjukkan masalah itu sebahagian daripada azab Allah. Masalah itu sebahagian daripada azab Allah Ta'ala. Jadi cuba kita fikirkan, kalau dah jenis masalah dunia ni pun kita tak sanggup nak hadapi, bagaimana nak menghadapi masalah di dalam neraka tu yang tidak berkesudahan sampai bila-bila? Jadi bila kita merenung, berfikir, boleh menjadikan seseorang itu takut untuk terus-menerus melakukan maksiat. Fikir, aku tak sanggup. Aku tak sanggup, aku tak kuat, aku tak daya. Jadi lebih baik aku mentaati perintah Allah. Itu hikmah dia. Meninggalkan maksiat kerana takutkan neraka Allah, masuk juga dalam golongan orang yang ikhlas. Masuk juga dalam golongan orang yang ikhlas. Melakukan taat kerana nakkan syurga, masuk dalam ikhlas. Meninggalkan maksiat kerana takut azab, juga masuk dalam kata orang yang ikhlas kepada Allah, ikhlas beribadat. Tapi peringkat orang awam lah, ikhlas peringkat orang awam, bukan peringkat orang khawas. Macam pada Nabi, Rasul, Aulia illah, itu bukan. Mereka beribadat, membuat taat dan meninggalkan maksiat itu semata-mata nak menjunjung perintah Allah, itu saja. Balasan daripada itu terserah kepada Allah. Allah nak bagi apa, dia tak peduli. Tugas dia beribadat kerana Allah suruh, tinggal maksiat sebab Allah larang. Dan harap-harap Allah redha dia, tu je. Dia tak pandang syurga, tak pandang neraka. Tu orang yang dah dewasa dalam ibadat. Kita budak-budak lagi. Kita budak-budak lagi, tak payah perasan macam orang dah dewasa dalam ibadat. Nanti jadi ujub perasan. Padahal kita tak duduk pun tempat tu, cuma perasan macam duduk di situ. Dia bukan niat dia saja, malah tingkah laku amal ibadatnya pun menunjukkan dia tu orang dah dewasa dalam ibadat dah. Kita bila dengar orang beribadat nak syurga, kita marah, kita komen, kita condemn. Apa buat ibadat nak syurga? Muka-muka ni kalau Allah tak jadikan syurga, kata dia, memang takkan semayang lah ni. Dia condemn, dia komen. Dia komplain orang-orang yang beribadat kerana nakkan pahala nak syurga ni, dia condemn. Dia memperlekehkan. Sedangkan Imam Ghazali pun tak perlekehkan. Sebab tahap iman manusia ni tak sama. Ada yang baru nak kenal Tuhan, ada yang baru nak kenal agama,
Ada yang bertahun-tahun dah berjuang tak lepas-lepas. Jadi mereka perlu memandang kepada upah-upah yang Allah nak bagi itu, baru ada kesungguhan, semangat dan sebagainya. Jadi jangan condemn, jangan komen. Kena hormat ibadat orang lain. Meskipun kita dah duduk di situ, jangan condemn orang yang baru nak dekat dengan Allah. Itu menunjukkan sebenarnya dia belum dewasa lagi. Itu menunjukkan sebenarnya dia belum dewasa lagi dalam ibadat. Kalau dia condemn, komen orang yang baru nak dekat kepada Allah, mengharapkan syurga, takutkan neraka itu. Dia kalau dewasa, dia tak akan condemn, dia tak akan komen, dia akan bagi galakan. Dia akan bagi galakan. Bagus, alhamdulillah. Macam tu. Inilah orang baru nak beribadat, pandang syurga, pandang pahala, rajin baca Quran, rajin solat, kita condemn. Padahal iman mereka tak tinggi lagi. Akhirnya tinggal ibadat lah. Tinggal lah. Sebab dia dengar perkataan tadi. Lepas tu jangan macam tu. Maka di dalamnya penuh bagai-bagai azab seksa, yang belum ada azab dan seksa seperti itu berlaku di dalam dunia. Jadi setiap kali kita ada masalah, kita renungkan, ini baru masalah dunia, belum masalah akhirat. Bila sakit gigi, aduh tak tahan, ini baru sakit dunia, belum sakit akhirat lagi. Pun aku tertonggeng dah. Baru Allah uji dengan masalah dunia, nak terjun bangunan dah, nak telan racun dah, nak bunuh diri dah. Itu pun kita tak sanggup. Baru masalah, baru sakit, baru seksa yang bangsa dunia baru. Kalau kita kata kita sanggup, kalau kata kita kuat nak menghadapi azab seksaan Allah, maknanya kita sombong sebenarnya. Sombong tu nafsu. Nafsu ni sombong. Dia tak nak mengaku yang dia lemah. Walaupun dia tahu dia lemah, tapi dia tak nak mengaku. Sebab tu mulut dia cakap, aku tak heranlah dengan azab tu. Tu nafsu. Nafsu campur dengan syaitan. Aku tak heranlah dengan azab ni. Tu nafsu campur dengan syaitan. Padahal baru semalam dia sakit gigi, mengadui. Semalam dia sakit gigi, adui. Tapi hari ni dia kata aku tak heran dengan azab neraka tu. Tu kata bohong. Tu nama takabur, sombong. Tak nak mengaku hakikat diri dia tu lemah, dhaif, tak mampu, tak kuat. Maka ia neraka di tempat yang kekal sampai bila-bila pun. Kekal mana sampai bila-bila pun, takkan keluar dah, takkan berhenti azab dalam tu. Kekal bagi mereka yang kafir. Orang yang kafir tadi kekal lah. Kalau dia tak sempat bertaubat, contohnya yang kafir murtad tadi tak sempat bertaubat, yang munafik tadi, maka kekal lah dia. Walaupun di dunia orang kata dia orang soleh, di dunia orang kata dia orang soleh, rajin ke masjid, solat berjamaah tak tinggal, pakaian ikut syariat dah, rupa-rupa dalam hatinya tak percaya Quran. Rupa-rupa dalam hatinya tak percaya sepenuhnya dengan Quran. Tu kafir, munafik nama dia. Walaupun solat berjamaah tak pernah tinggal, tahajud dan sebagainya. Ada pun mukmin yang derhaka. Ada pun mukmin yang derhaka, yakni yang melanggar perintah Allah, yang Allah suruh tak nak buat, yang Allah larang kita buat. Ataupun kita hanya mengambil berat tentang ketaatan zahir. Kita jaga sembahyang, jaga aurat, jaga lidah, jaga mata, jaga telinga, jaga pergaulan, sedangkan hati kita maksiat dengan Allah. Zahirnya nampak macam malaikat dah,
tapi hatinya penuh dengki, dendam, sangka jahat, ujub, cintakan dunia, macam-macam ada. Tapi Zuhir nampak macam malaikat dah. Tu maksiat juga tu. Sebab tu kita ni kena ngaji tasawuf, kena ngaji tasawuf. Sebab tasawuf ni nak ajar kita menjadi hamba Allah yang beradab, berakhlak, zahir dan batin. Beradab, zahir dan batin, berakhlak, zahir dan batin. Bukan sahaja zahirnya berakhlak, bukan lidahnya sahaja berakhlak, bahkan hatinya juga berakhlak. Contohnya, dia tak suka ataupun dia tak pernah nak bersangka jahat dengan orang lain. Itu hati yang berakhlak. Kita kadang-kadang mulut kita cakap bagus, ayat baik, lemah lembut, tapi hati suka bersangka jahat dengan orang. Hati suka bersangka yang bukan-bukan pada orang lain. Maknanya kita hanya berakhlak pada zahir, tapi hatinya tidak ada akhlak. Nabi SAW akhlak zahir dan batin. Kita ni Allah suruh tiru akhlak Nabi zahir dan batin, bukan tiru akhlak Nabi yang zahir saja. Hidupkan sunnah, berjubah, berserban, bersugi, minyak wangi, solat berjamaah. Bukan tu saja, ni yang dalam ni pun kena ikut seperti akhlak Nabi, pemaaf. Tapi kita tak sanggup nak jadi pemaaf. Kita tak sanggup nak jadi pemaaf. Ada orang yang kita belum maafkan lagi. Ada manusia yang kita masih berdengki, berdendam lagi, tapi zahirnya nampak baik dah. Na'udzubillah. Tak boleh. Tak boleh. Dia kena seiring. Zahir dan batin mesti kena seiring. Taat zahir dan taat batinnya, bukan taat zahir maksiat hatinya, ataupun taat hati zahirnya maksiat pun tak boleh. Hatiku baik walaupun aku tak solat, hati aku baik walaupun aku tak mengaji agama, hati aku baik. Biasa tak dengar orang cakap macam tu? Itu pahaman sesat. Itu pahaman yang menggalakkan kita melanggar syariat. Kita nak ikut hakikat, nak tinggalkan syariat, mana boleh. Dia kena seiring. Kita tak boleh nak membersihkan hati, menjaga hati, tapi zahirnya langgar syariat. Tak boleh. Tak boleh. Bahkan melanggar syariat itulah tanda-tanda hatinya tak baik. Siapa yang mengajak supaya tinggalkan solat, bukankah hati? Siapa yang ajak supaya tak perlu hadir majlis ilmu, bukankah hati? Siapa yang mengajak kita mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat, bukankah hati? Itu dalilnya kalau zahir kita melanggar syariat, itulah bukti hati kita maksiat, hati kita tak baik. Kalau mulut kita contoh suka bertutur benda yang haram, itu menjadi dalil hati kita yang mengarahkan. Hati yang mengarahkan lidah kita berkata yang begini, yang bukan-bukan. Hati kita yang mengarah supaya telinga kita ternanti-nanti untuk mendengar kemaksiatan orang lain. Hati yang mengarah mata kita supaya mencari-cari dosa dan maksiat orang lain. Allah dah tutup dah. Kita tak puas hati, kita usaha cari. Masya Allah. Allah dah tutup dah aib orang tu. Kita tak puas, kita usaha cari, kita usaha congkel, kita usaha siasat. Selagi tak dapat jawapan, kita tak puas hati. Tu hati kita. Satu lagi nak bagi tahu, solat kita belum sempurna lagi sebenarnya. Solat kita belum sempurna lagi. Kalau solat kita betul dah sempurna, takkan ada dah benda-benda macam tu pada diri kita. Takkan ada dah hati kita yang macam tu. Cuba kita bayangkan, kita dah solat berapa puluh tahun. Kita dah solat berapa puluh tahun, tapi masih lagi ada perbuatan keji pada diri kita ni, pada diri saya ni. Masih ada lagi. Itu menunjukkan solat kita belum sempurna. Mesti ada salah, mesti ada silap. Di mana salah dan silap solat kita? Kalau kita dah mendirikan solat seperti yang Allah perintahkan,
sudah tentu kita akan mendapat faedah yang dijanjikan oleh Allah daripada solat tu. Terhindar dari perbuatan keji dan mungkar zahir dan batinnya. Ni dah mata kita masih suka tengok maksiat lagi, telinga kita masih seronok dengar umpatan lagi. Kalau dengar aib orang kita jadi seronok, bukan jadi takut dah. Pantang orang mengumpat, kita rapatkan kerusi. Makna kita seronok lagi dengan benda-benda macam tu, padahal kita solat. Jadi mari kita muhasabah tengok diri kita. Sebab tu kita sebenarnya tak ada masa nak cari dosa orang ni. Sebab dosa, kelemahan, kekurangan kita masih banyak lagi yang belum kita selesaikan lagi. Penyakit kita masih banyak yang belum kita ubatkan lagi. Jadi tak payahlah buang masa untuk kaji selidik dosa, kekurangan, maksiat orang lain. Kerana umur kita yang tinggal baki tak tahu lagi berapa minit. Yang dah lalu confirm dah lah 40 tahun, yang dah lalui 40 tahun, 35 tahun, 60 tahun. Ni yang akan datang ni tak tahu berapa minit lagi tinggal ni. Jadi tak payahlah, sudah-sudahlah. Allah dah tutup, tak perlu kita yang nak berusaha mengkorek mencari, tak perlu. Doa minta pada Allah, ya Allah, Kau tutuplah mata aku, telinga aku, pengetahuan aku daripada mengetahui keaiban dan kemaksiatan orang lain. Minta doa macam tu. Ya Allah, Kau tutuplah mata aku, Kau tutuplah telinga aku, Kau tutuplah pengetahuan aku daripada mengetahui dosa dan maksiat orang lain. Sebab apa tadi akan memberi kesan pada hati kita. Dia akan bagi kesan pada hati kita. Contohnya, orang tu dulu sebelum dengar cerita, kita hormat dia. Bila dah dengar angin-angin cerita yang tak pasti, dah mula dah tak sama macam sebelum dah. Itu kata kesan daripada apa yang kita dengar. Jadi kata ulama, apa yang kita dengar ni sama seperti apa yang kita makan. Kalau yang kita makan baik, dia akan bagi faedah. Kalau yang kita makan tu tak elok, dibagi mudarat pada diri. Yang telinga ni pun sama. Kalau yang kita dengar benda baik, dia akan bagi faedah yang baik pada hati kita. Kalau yang kita dengar tadi benda haram, dia akan bagi musibah pada hati kita. Dia sama je. Sama je. Cuba usaha kawal, kena ta'awanu. Kalau kita tak nak jaga telinga kita, tolong jaga telinga orang lain. Jangan asbab mulut kita, telinga orang lain dapat dosa. Jangan. Kalau kita tak nak jaga telinga kita, jaga telinga orang lain. Makna jaga perkataan kita. Jangan. Kalau nak cerita hal orang, cerita yang baik-baik. Cerita yang baik je. Yang jahat jangan cerita. Boleh cerita hal orang, tapi cerita yang baik. Yang jahat jangan. Kecuali pada tempat-tempat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh Allah, itu lain. Maka ia tempat yang kekal bagi mereka yang kafir. Adapun mukmin yang derhaka duduk ia sekadar banyak dosanya jua. Bergantunglah dosa kita banyak mana. Selama itulah lagi banyak dosa, lagi lamalah dalam neraka tu. Dosa mata sekian lama, dosa telinga sekian lama, dosa tangan sekian lama, sekaki sekian lama. Dia bukan kira langsam. Dia bukan kira langsam, bukan kira sebulik kan. Dah banyak-banyak dosa kau buat ni, kira sebulik kan lah sekali. Dah mengumpat sekian ratus tahun, ribu tahun, berdengki sekian pula, mencuri sekian pula. Tak tahu berapa lama. Makin banyak dosa kesalahannya, makin lamalah duduk. Orang lain dah bergembira, bernikmat-nikmat, berlazat-lazat dalam syurga tu, berpuluh-puluh, beratus tahun dah dalam syurga tu, berseronok. Tapi ada hamba-hamba Allah yang mukmin masih dibakar oleh Allah beratus-ratus tahun tak keluar lagi. Na'udzubillah. Minta Allah jauhkan.
Tapi jangan kita minta aja, kena usaha. Usahalah buat, makna buat sebab-sebab yang nak memasukkan, mendekatkan kita dengan syurga, tinggalkan sebab-sebab yang mendekatkan kita dengan neraka Allah. Makna sebab-sebab nak masuk neraka tu jangan buat. Contohnya hari ini kita tak solat. Bila kita tak solat hari ini, dah ada dah kelayakan nak masuk neraka tu, ada dah. Kelayakan nak masuk neraka tu ada dah. Apa kelayakan dia? Meninggalkan solat. Tu kelayakan dia masuk neraka. Lain meninggalkan belajar fardu ain, tu kelayakan lain pula. Mengumpat, kelayakan lagi. Jadi jangan buat sebab-sebab tu yang melayakkan diri kita ke neraka Allah. Kena usaha tinggalkan. Dan buat sebab-sebab yang menghampirkan kita kepada syurga Allah. Barulah sesuai dengan kita tadah tangan lepas solat tu. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan dunia dan akhirat, kersikan kami di syurga, jauhkan daripada neraka. Baru padan dengan apa yang kita minta tu. Sebab kita buat benda tu. Ni dah yang Allah suruh kita tak buat, yang Allah larang kita buat, tapi ya Allah masuklah syurga. Kan tak malu tu? Kan kita tak malu tu? Nak minta Allah masuk syurga tapi tak buat sebab-sebab masuk syurga, tak buat. Tapi nak syurga, minta Allah jauhkan daripada azab neraka Allah, tapi kita masih mengulang-ulangkan lagi sebab-sebab yang memasukkan kita dalam neraka. Macam mana? Jadi jangan semata-mata berdoa, kena berusaha berikhtiar. Berusaha berikhtiar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadilah ingat-ingat dah sebut-sebut pasal neraka. Walaupun semuanya dah tahu, dah beriman, tapi asbab majlis ilmu ni kita ulang-ulang. Bukan maksudnya tuan-tuan tak beriman dengan neraka tu, beriman, tapi ulang-ulang. Perangat panas-panas ibarat macam nasi lah. Nasi pagi tadi nak makan malam ni. Makan sejuk sedap ke makan panas sedap? Makan panas-panas lah. Jadi panaskan balik nasi tu, sedap makan. Ilmu ni pun macam tu lah juga. Bukan tuan-tuan perempuan tak pernah mengaji tentang syurga neraka ni, pernah ngaji. Ni duk baca lagi ni, nak perangat. Nak perangat. Sebab satu lagi, kalau di kedai kopi tak ada sembang pasal neraka ni. Ticanai dua, dia tarik satu. Sambil-sambil tu kita cerita pasal neraka. Geng-geng wali Allah dah tu. Kalau duduk kedai kopi, sembang pasal neraka. Kedai tom yam, sembang pasal syurga neraka, tu kira wali-wali Allah dah. Di padang bola, sambil-sambil main bola, sepak bola, cerita pasal dosa, cerita pasal taat. Tu pelik tu manusia. Itulah, kalau tak duduk dalam majlis ilmu, takkan dengar sampai bila-bila. Kalau bukan asbab majlis ilmu, takkan kita dengar pasal neraka syurga ni, takkan kita dengar pasal dosa pahala, takkan dengar. Selain daripada majlis ilmu, mulut kita sibuk cerita tentang hal dunia, akal kita pun sibuk mikir tentang dunia, telinga kita pun duk seronok dengan benda-benda dunia tu je. Tapi bila dalam majlis ilmu, telinga kita dengar benda akhirat, mata kita tengok benda-benda akhirat, akal kita fikir tentang akhirat, hati kita mengingat kepada Allah, hati kita teringat kepada dosa dan maksiat kita. Itulah faedah majlis ilmu. Sebab tu Allah tawarkan ganjaran yang hebat bagi orang yang bermujahadah menuntut ilmu. Allah bagi ganjaran yang sangat-sangat hebat. Maka rugilah kalau kita tak nak ambil peluang sementara hidup ni jadi orang yang belajar. Gunakanlah kesempatan. Mudah-mudahan kita doa pada Allah, mudah-mudahan nikmat kita dapat belajar ni dikekalkan oleh Allah sampailah kita mati. Begitulah juga, moga Allah kurniakan juga kepada kawan-kawan kita, adik-beradik kita, sahabat andai kita, ipar duai kita yang belum lagi duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan mereka juga turut diberi taufik oleh Allah duduk dalam majlis ilmu. Sebab
ada berita yang menakutkan tu, ada berita yang menakutkan, ada khabar yang menakutkan. Nabi kata ilmu diharamkan bagi orang yang celaka. Nabi kata ilmu Allah takkan bagi kepada mana-mana orang yang celaka. Dengan maksud di dunia ni Allah singkirkan dia, Allah tak pilih dia duduk dalam majlis ilmu. Ilmu hanya diberi kepada orang yang bahagia, kata Nabi. Dan ilmu diharamkan daripada orang yang celaka. Jadi bila kita dengar hadis Nabi ni, adakah kita tak risau, tak bimbang, tak kasihan kepada adik-beradik kita, anak-anak kita, menantu-menantu kita, kawan-kawan dan kenalan-kenalan kita yang tak nak duduk dalam majlis ilmu? Ke kita seronok kalau mereka diazab oleh Allah? Maknanya kita tak ada sifat kasih sayang dalam hati kita sesama Muslim. Kalau betul kita berkawan, berkeluarga tu di atas dasar contohnya kasih sayang sesama Islam, pasti kita takkan suka tengok seandainya nanti ada di kalangan adik-beradik kita yang diazab oleh Allah. Pasti kita tak suka, sebab kita sayang mereka. Maka sebab itu kita kena risau kalau ada di kalangan adik-beradik kita yang tak belajar agama. Kita kena risau. Fikirkan apa yang Nabi cakap tadi tu. Contohnya kalau seandainya mereka sedang hidup sekarang ni, contohlah, na'udzubillah min zalik, ini sekadar contoh. Adakah kita rela sanggup tengok di kalangan adik-beradik kita yang dibakar hidup-hidup sekarang depan mata kita? Ke kita tepuk tangan? Ke kita kata padan muka kau? Pasti kita tak sanggup. Kita tak sanggup. Contoh, kalau isteri kita dibakar hidup-hidup depan mata kita, kita seronok tak? Tak seronok. Anak-anak kita, kawan-kawan kita dibakar hidup-hidup depan mata kita, kita seronok tak? Tak sanggup kita, kesian. Begitulah hakikatnya nanti di hari kiamat. Maksudnya adakah kita rela ada di antara kita ni besok, saya sendiri ataupun ada di antara kita ni besok, memandang orang yang kita pernah jumpa, yang pernah kita kenal besok dibakar oleh Allah Ta'ala? Adakah kita seronok? Adakah kita rela? Adakah kita suka melihat kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita, atau ada di kalangan adik-beradik kita besok? Tentu kita tak suka, kan? Maka di sini, sebab tu di sini kita nak kena tolong. Kita syukur dengan nikmat ni. Allah tolong, Allah pilih, bukan sebab hebat kita, bukan dengan sebab keturunan kita, bukan dengan sebab apa. Ini semata-mata limpah rahmat Allah saja yang pilih kita, bagi jadikan kita ni, bagi taufik menuntut ilmu. Alhamdulillah. Setakat ini. Di masa akan datang kita tak tahu lagi. Tapi jangan kita berasa seronok sebab kita dipilih oleh Allah, sedangkan ada di kalangan adik-beradik kita, saudara mara kita, kenalan-kenalan kita, jiran-jiran tetangga kita yang tak duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu yang Allah janji tu bukan bohong, itu bukan dusta, itu bukan dongeng. Jadi apa tindakan kita? Kena doakan, kena ajar. Harap-harap, itu usaha ikhtiar kita. Paling tidak doa, ya Allah. Paling tidak doakan kawan-kawan kita yang tak belajar, moga dipilih oleh Allah belajar. Sebab tak nak mereka ataupun kita sendiri masuk dalam golongan yang celaka yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima dengan berkat majlis ilmu kita pada malam ni. Mudah-mudahan sekalian yang hadir, yang mengikuti, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberikan umur yang panjang lagi berkah, rezeki yang halal luas lagi berkah, diberi kesihatan, keafiatan, taufik untuk melakukan amal soleh zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ما ينفعنا، ربنا فكيف كأهلنا وقربات لنا في ديننا ما علي قتل أنثى وذكر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الحمد لله. Benar. Kuncing. Ini aneh sekali. Berikanlah. Siap mai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pi matang baik ya. Dia matang baik. Tak. Oh tak ada. Dia dua jenis yang ini yang aktif tu, agresif tu ada. Kompet mati gitu je. Yang apabila tak kompet dia saya efek kompet ni. Ya. Masuk saya. Allah khair.